Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin susunan Al-Imam Al-Hafiz Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada siri ini iaitulah bab yang ke 351. Terjemahan tu muka surat 138. Babun nahyi anit taghawwuti fi tariqin nasi wa mawaridil ma'i wa nahwiha. Bab larangan membuang najis. Membuang najis tu dia tulis berak. Tu senang lalu. Buang najis payah. Di tengah jalan orang ramai dan di tempat mereka berlindung berteduh serta tempat yang menjadi sumber air kepada mereka dan seumpamanya. Ini bab yang kita akan bincangkan dalam siri ini. Tetapi kita akan balik juga kepada siri yang lepas, iaitulah di muka surat 131. Muka surat 131 ada hadis tulis bab yang ke-347, babu tahrimil julusi ala qabrin, bab haram duduk di atas kubur. Imam Nawawi bawa satu hadis yang ke-1766, iaitulah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatukhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabrin, rawahu Muslim. Maksud dianya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang daripada kamu duduk di atas bara api lalu terbakar pakaiannya sehingga menembus sampai ke kulitnya, lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kubur. Jadi para pelajar semua kena ingat, larangan ini duduk di atas kubur. Jadi kalau kita pergi kubur, jangan duduk atas kubur, jangan duduk di atas kubur orang, jangan pijak, jangan dipijak di atas kubur, kerana itu perbuatan menghina orang yang mati dalam kubur, menghina orang yang mati dalam kubur. Jadi jangan duduk main-main atas kubur tu kan. Tapi kalau kita pergi, eloknya kita berdiri ya, duduk. Tapi kalau kita nak duduk boleh, tapi jangan duduk di atas kubur orang, jangan duduk atas kubur orang. Ini kita sudah panjang perbahasan kita dalam masalah ini. Kemudian bab yang seterusnya iaitulah bab yang ke-348, hadis yang ke-1767. An Jabirin radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yaq'uda alaihi wa an yubna alaihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kubur itu disemin. Jadi kita telah sebut di sini peringatan bahawa larangan itu tak boleh kita pergi buat binaan di atas kubur. Jadi kalau nak buat binaan pun dilarang daripada buat dengan tajsis, buat dengan semin, buat dengan kapur, itu larangan. Dan larangan daripada duduk di atas kubur, dan juga larangan daripada buat binaan di atas kubur. Dibuat binaan di atas kubur. Maka di sini para ulama telah membuat perbincangan, perbahasan, sekiranya kubur itu kubur untuk orang ramai, mana tanah wakaf. Jadi siapa dia buat binaan atas kubur, hendaklah diruntuhkan binaan itu, hendaklah kita runtuhkan binaan itu. Tapi kalau kubur itu tanah dia seorang ya, tanah keluarga dia saja, maka perbuatan itu makruh. Jadi kena ingat semualah bahawa perbuatan membuat binaan di atas kubur itu adalah perkara yang dilarang dalam syarak, sebagaimana hadis yang disebut oleh Imam Muslim, maknanya hadis ni hadis yang sahih.
Jadi yang awal tadi larangan menghina kubur. Hadis bab yang kedua ni larangan menghiasi kubur. Sebab orang mati ni kalau kita hias kubur dia comel mana pun, dia dengan amalan dia dalam kubur, bukan dengan perhiasan kubur dia tu warna-warni, buat dengan batu marmar, buat dengan apa-apa, maka itu tidak dikira. Yang dikira iaitulah amalan yang dibawa oleh orang itu sendiri. Jadi para pelajar sekalian, kita kena belajarlah, belajar. Imam Syafi'i kata rahimahullah ta'ala, dia kata, aku melihat para ulama di Mekah menyuruh supaya diruntuhkan apa saja yang sudah pun dibina di atas kubur di Mekah itu sendiri. Jadi mari orang pertikai, kubur Imam Syafi'i sendiri di Mesir itu besar tu mana, comel ke mai, licin berminyak kubur dia. Kita kata orang buat kubur tu lepas waktu dia hidup ke waktu dia mati? Imam Syafi'i hidup ke mati? Sudah mati dia. Jadi orang mati ni tak nak buat apa, dia duduk dalam kubur. Jadi orang yang buatlah bertanggungjawab dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang yang mati itu selesai tugas dia, sebab dia dah sampaikan, dah maklumkan bahawa perbuatan ini tidak baik. Perbuatan ini tidak baik. Kita pergi kepada bab yang seterusnya, iaitulah di muka surat 138, bab yang ke-351 tadi, yaitu babun nahyi anit taghawuti fi tariqin nasi wa zillihim wa mawaridil ma'i wa nahwiha. Bab larangan membuang najis di tengah jalan orang ramai dan di tempat mereka berlindung berteduh, serta tempat yang menjadi sumber air kepada mereka dan seumpamanya. Jadi ini dia panggil dalam masalah adab, masalah peraturan. Islam ni ajar kepada kita supaya jangan buat benda-benda yang tidak baik, jangan buat perkara-perkara yang tak baik. Islam sangat mementingkan kebersihan zahirnya dan batinnya. Oleh sebab itu adalah dilarang sama sekali kepada sesiapa melakukan perkara-perkara yang boleh menyusahkan orang berlindung dan juga tempat yang menjadi punca air seperti sungai, tasik, perigi, kolah dan lain-lain lagi. Jangan buat air situ. Firmanullah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Suratul Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat, dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya. Jadi tak kira lah, kadang-kadang manusia hari ini tak kira korang kan, dia pergi menyakiti orang lain dengan cercaan, celaan, tuduhan-tuduhan jahat. Ini semua perbuatan-perbuatan mungkar, menyakiti orang mukmin. Jangan kita buat tuduhan jahat, sebar aku dalam internet, tuduhan-tuduhan ataupun kata-kata cercaan, semua tu dikira menyakiti orang mukmin dan orang mukminat. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Jadi ayat Quran ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita dalam bab ini sebab tiga perkara yang kita buat tadi, yang dilarang tadi, semuanya berkait dengan mengganggu ketenteraman awam. Hadis dalam bab ini, tengok hadis dia 1771. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inaini ittaqu al-la'inaini qalu wa man la'inani qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw zillihim. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua takut kepada dua perkara yang akan membinasakan
orang yang akan dilaknat orang-orang yang melakukannya. Para sahabat bertanya, qalu, apa kedua perkara yang melaknatkan itu ya Rasulullah? Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang membuang air besar ataupun kecil. Tak kira lah buang air besar ke air kecil. Ada hari ni pula dia tak buang air, anak dia buang, dia ambil pempoh dia tok dengan jalan orang. Sama juga nak masuk dekat dalam ni. Jangan main-main kan. Jadi dia tak mana dia buang air di jalan yang digunakan oleh orang ramai, ataupun tempat mereka berlindung ataupun berteduh. Jadi ada orang ni bawah pokok, bawah bangsal, bawah apa-apa tempat orang duduk, dia pergi buang air situ. Maka ini dikira orang yang menyakiti, orang yang dilaknat. Orang akan laknat dia. Mesti orang tengok dia semua kata, celaka dia ni, kau tak ada tempat lah air atas dunia ni kan. Jadi ini di antara peraturan yang perlu kita kena buat, yang perlu kita kena insaf, perlu kena insaf. Pengajaran hadis, orang yang tidak menjaga kebersihan zahirnya dan batinnya tidak akan diterima segala amal mereka, sama ada yang fardu atau yang sunat. Berat ni kesimpulan yang dibuat oleh panel ni, berat. Yang kedua, Islam melarang keras sesiapa saja di kalangan umatnya sengaja melakukan perkara yang akan menyusahkan orang lain. Nabi kita larang kita pergi buat benda-benda yang mengganggu kestabilan awam, menyusahkan orang lain. Lebih-lebih lagi mereka akan disumpah dan dimusuhi oleh orang ramai. Orang tengok dia, orang akan laknat, orang akan kata tak baik. Yang ketiga, setiap makhluk yang dijadikan oleh Allah sangat memerlukan air ataupun tempat perlindungan. Kita perlu kepada air dan tempat perlindungan. Oleh itu wajiblah kepada mereka memelihara dan menjaga dua perkara ini agar dapat dimanfaatkan oleh dirinya sendiri dan juga dimanfaatkan oleh orang lain. Jangan duduk main lah kita. Kita tahu dah kan benda ni tempat orang ramai, orang memerlukan kepada tempat ini, maka jangan pergi buang air dan jangan pergi buat benda yang tidak baik di situ. Jadi dalam kitab kita ni sebut apa? Sebut buang air kecil dan air besar. Pelajar-pelajar kita ni tambah tok bawah tu. Berapa pengajaran ni? 3. Tulis yang keempat, termasuk juga perbuatan ini tak baik ini, meletakkan pampers anak-anak yang ada najis dalam tu di tempat orang lalu, tempat orang duduk. Ni ada setengah orang ni, Masya Allah, tabarakallah, anak dia begok, mari ke masjid, guna tandah masjid, sudah guna pakai tabus situ ya, bagai-bagai dia tu les. Alhamdulillah kita sediakan tempat kemudahan kan. Ambil lah tu sampah ada kan, orang dah sedia tu sampah, letak situ, ni pakai letak situ ya. Orang lain nak masuk dalam tanah pula, Masya Allah, comelnya PA, moleknya perangai, tengok. Jadi orang akan kutuk kita, orang akan laknat. Pasal itulah Nabi kata, takutlah kamu daripada dua tempat yang dilaknat. Sebab apa dilaknat? Orang akan laknat bila tengok benda ni. Tak ada orang doa molek dia, orang kata oh basah sungguh tak. Kalau jenis hak mulut tak molek gak, dia kata lagu lain lah dia tu, biarnya buruk lah alak dia tu. Ini manusia mulut celupar. Maka kita jangan buat benda-benda yang menyusahkan kita dan menyusahkan orang lain. Bab yang ke 352, babun nahyi tak baris tu baca. Babun nahyi anil bauli wa nahwihi fil ma'ir rakid. Babun nahyi anil bauli wa nahwihi fil ma'ir rakid. Fil ma'i ar-rakid. Bab larangan kencing dan melakukan perkara-perkara lain seumpama dia lah kencing, berok lagi dahsyat. Nah, kalau kencing pun tak boleh,
Kalau abai dia kau berat lagi kan. Dalam air tenang, yang ada air, tempat air yang tidak mengalir, kita panggil tali air, tempat takungan air ya, adalah kolam ke, jangan nak buat, jangan nak ke sini. Sebab kotor lah tempat orang nak duduk situ, orang nak guna air kan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit untuk keperluan semua makhluknya, dan tak kira lah makhluk dia tu sama ada manusia, binatang, pokok-pokok, tanaman dan lain-lain, diguna semua air ini kepada makhluk. Oleh sebab itu Islam melarang keras, yakni haram, kepada sesiapa yang melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan air, lebih-lebih lagi benda-benda najis dan racun, kerana air merupakan nikmat yang tidak ternilai kepada makhluk di dunia ini. Kita ni air ni bernilai, tak ada, sangat bernilai. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Waja'alna minal ma', kami jadikan daripada air itu semua benda hidup ni mari daripada air belaka. Betul tak? Orang manusia mari daripada air ke apa? Kau mari daripada bulu betul. Cerita karut tu lah, cerita dongeng tu. Semua mari daripada air. Hayawan mari daripada apa? Air. Tumbuh-tumbuhan mari daripada air. Jadi air ni sumber segala kehidupan duduk di situ. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita boleh tanda di sini syumul Islam. Islam itu lengkap dalam semua sudut, semua perkara, tak ada benda tinggal. Penjagaan air pun ada. Dia panggil apa ni? Kalau di Malaysia ni dia panggil JPS ke apa? Jabatan Parit dan apa ni? Parit dan tali air saliran. Dalam Islam ni sudah ada benda ni. Tak payah cari Jepun lah. Kita ni pergi cari di Jepun 5S, tak payah 5S, ni 5S dah ni. Tanda situ hadis yang ke 1772. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakid, rawahu Muslim. Maksud dia, daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di dalam air yang tidak mengalir. Jadi air ni kalau air tak mengalir, kita pergi buang air situ, pergi kencing situ, habis air itu jadi rusak, jadi air najis. Jadi air sudah menjadi air yang kena najis, maka tak boleh nak guna lah kitanya kan. Orang nak guna tak boleh lagi. Pengajaran hadis, Islam melarang kencing dalam air yang bertakung, tidak mengalir, walaupun air itu banyak. Jadi air itu banyak, air tersebut banyak, sama ada ia digunakan oleh manusia atau makhluk lain. Makhluk lain pun tak sedap juga, dia tengok air kecil orang tak? Air bau pelik dia kata ni, tak minat juga dia pun nak masuk dalam tu. Jadi tengok ni, syarat dia air yang tak mengalir. Tapi kalau air berjalan macam air sungai, tali air, itu tidak jadi masalah, kecuali air kecil sangat. Kalau kita kecil sini, orang duduk mandi bawah tu, nyanyi ke dia, warna kuning air tiba-tiba, keracunan dia, tak boleh. Pengajaran jadi yang kedua, haram bagi seseorang yang membuang najis dan benda-benda yang berbahaya seperti racun ke dalam laut dan lainnya ke dalam air yang dimiliki oleh orang tertentu seperti telaga, perigi dan sebagainya. Hari ini kita tengok banyak sungai-sungai kita ni kotor. Siapa dia yang mengotorkan sungai-sungai itu? Ni syarikat-syarikat ni, dia buat kilang situ, dia lepas air hok kotor masuk dalam sungai, habis bah. Boleh katakan sungai kita hari ni rusak habis. Termasuklah sungai Durian kita hari ni,
tidak seceria zaman kita kanak-kanak, muda-muda dulu. Oh dulu Sungai Ruya ni sedap mandi ya weh. Betul-betul ni mandi terjun sungai, suka air bersih, comel. Lepas tu bila mari kilat sebelah ni dia masa lepas air habis. Sekarang ni nak pergi mandi pun tak apa nak lalu. Kecuali waktu tak ada air kan. Pergi juga. Jadi air ni zaharal fasadu fil ardi, berlakunya kerusakan atas muka bumi ini bima kasabat aydin nas, hasil daripada usaha manusia. Jadi kesimpulan kita sini, kencing di tempat air yang sedikit dan bertakung akan menyebabkan air itu mutanajis, jadi najis. Maka itulah sebab diharamkan perbuatan yang demikian. Yang kedua, kencing di tempat air yang mengalir juga dilarang jika ia juga boleh membawa kepada kekotoran. Kita jadi kotor air. Namun jika ia adalah di tempat air terlalu banyak seperti sungai dan laut, maka tidaklah haram sekalipun ia juga tidak digalakkan. Jadi eloknya tak usah lepas itulah. Nah. Yang ketiga, kalaulah kencing di kawasan air yang bertakung itu dilarang, maka buang air besar adalah lebih-lebih lagi dilarang kerana mafsadahnya, kerusakannya lebih besar. Kita ingatlah kalau orang kata apa, kencing itu dilarang, berak lagi dilarang. Dia panggil qiyasul aula. Yang keempat, Islam sentiasa mementingkan kebersihan dan mengajar pada penganutnya supaya menjaga adab dan kebersihan. Pencegahan daripada mengotorkan air ini merupakan cara Islam mengawal wabak penyakit sebelum ia berlaku. Ini kita akan berlaku wabak penyakit yang tak baik. Bab yang seterusnya, tulis ni, tak apa nampak tu kan. Ini bab yang penting ni, bab yang ke-353. Boleh, bab 353. Bab 353. Babu karahati tafdilil waladi ba'di auladihi ala ba'din fil hibati fi al-hibah. Maksud dianya, bab makruh ataupun larangan memberi keutamaan ataupun tak kurangnya itu melebihkan pemberian kepada anak tertentu melebihi anak-anak lain dalam hal memberi sesuatu pemberian. Ayat dia ada sikit lama. Hak mudah dianya, bab larangan kepada seorang bapa melebihkan pemberian kepada sebahagian anaknya sahaja. Kita dalam ramai-ramai anak ni, ada ke tak ada anak yang kita sayang? Anak tu sayang belaka, tapi dalam ramai-ramai mesti ada anak yang disayangi. Dalam bahasa orang-orang muda ni, dia kata ni anak emas abah ni, anak emas ayah dia. Mana saya lah, kalau hak ni minta gapo luluh belaka. Ada setengah anak dia tak apa saya minta, Allah, minta semacam ni, celik mata dah, nak tukar selipar apa payah. Berlaku tak berlaku gini? Ini sebab Nabi kita, bab kitanya larangan daripada membeza-bezakan pemberian kepada anak-anak. Tengok huraian sikit. Berkembangnya umat manusia di dunia ini adalah melalui perkahwinan di antara lelaki dan perempuan. Kalau tak ada orang tak kahwin yang boleh anak, mana ada. Dari itu, setiap anak yang dilahirkan oleh satu pasangan itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dengan sebab itu juga adalah wajib ke atas ibu dan bapa memberi kasih sayang. Mak ayah dia kena beri kasih sayang, harta benda dan lainnya secara adil kepada semua anak mereka, sama ada lelaki atau perempuan, selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak. Jadi bab ini bab berlaku adil kepada semua anak-anak dan larangan melebihkan sebahagian dengan yang lain. Hadis 1773.
1773. Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inni nahaltu ibni hadza ghulaman kana li faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulla waladika nahaltahu misla hadza. Nabi tanya dia, akulla waladika nahaltahu misla hadza? Faqala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arji'hu. Letak situ. Kita tengok pada terjemahan dia, sebab dia ada dialog sini. Dialog dia dengan Nabi. Tengok terjemahan. Maksud hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahawa bapa dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sama Nu'man. Nu'man ni siapa? Anak kesayangan Bashir. Jadi kalau ada kita nama Bashir, ada nama Bashir sini? Ada? Abuh nama anak dia An-Nu'man. Comel tak comel? Sipeh lalu dah. Nanti kahwin esok tak seduk mikir, cari beli buku nama-nama tak payah dah. Anak laki-laki Nu'man. Jadi ayah dia bawa Nu'man pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memberikan seorang hamba kepada anakku ni. Saya beri hadiah dia, hamba kepada dia, sedangkan hamba itu adalah milikku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, adakah semua anakmu yang lain engkau berikan seperti mana yang engkau berikan kepada anak ini? Semua anak lain dapat belaka? Jawab ayah dia, la, tidak Rasulullah, anak lain saya tak bagi ke Nu'man je. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu keadaannya, hendaklah kamu menarik balik perkara ini. Dia Nabi kata, kalau gini ambil balik hamba yang memberi tadi, pemberian ini tidak sah. Sambung lagi, tengok Arab pula. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam af'al tahaza biwaladika kullihim? Qala la. Qal ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Faraja'a abi faradda tilka sadaqah. Tengok terjemahan dia. Dalam riwayat lain disebut, bila dia cerita lagu ni, dia beri benda kepada Nu'man, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau berbuat sedemikian juga kepada semua anak-anakmu yang lain? Ayah dia jawab, tidak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah dalam urusan anakmu. Maknanya cara lagu ni tidak adil, beri setengah tak beri pada orang lain. Kata Nu'man, ayahku kembali kemudian menarik balik sedekah itu. Dua, riwayat yang ketiga, wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bashir, alaka waladun siwa hadza? Qala na'am. Qala akul lahum wahabta lahu misla hadza? Qala la. Qala fala tushhidni idza fa inni la ashhadu ala jawr. La ashhadu ala jawrin. Wa fi riwayatin la tushhid bi ala jawrin. Jadi riwayat yang ketiga ini, dalam riwayat lain disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana anak ini? Ayahku menjawab, tidak. Kemudian baginda bersabda, kalau begitu janganlah engkau mengambil aku sebagai saksi dalam hal ini, kerana sesungguhnya aku tidak akan suka menyaksikan perkara-perkara yang bersalahan dengan hukum. Aku tak mau.
Dia terjemah lagu tu dia. Bersalahan dengan hukum. Pasal dia kata jaur tu makna lain. Tengok dia punya terjemahan dia. Jangan kamu jadikan aku saksi ke atas kezaliman. Baik sikit. Janganlah aku tidak suka menjadi saksi dalam perkara-perkara yang berlaku kezaliman. Mana zalim kepada anak lain. Nabi kita kata jaur. Ini pembahagian yang zalim, yang tidak adil kepada anak-anak. Wa fi riwayatin ashhid ala hadza ghairi thumma qala ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa qala bala qal fala idzan muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain pula disebutkan Nabi bersabda, janganlah engkau menggunakan aku sebagai saksi kepada sesuatu yang melanggar hukum ataupun yang tidak adil. Tulis itu, kepada sesuatu yang tidak adil berlaku kezaliman. Dalam riwayat lain pula disebut bahawa Nabi SAW bersabda, carilah orang lain sebagai saksi selain daripadaku. Kemudian Nabi kita SAW bersabda, adakah kamu merasa senang? Bashir, munak ke tidak? Kamu suka ke tidak kalau anak-anak kamu berbakti kepada kamu dalam keadaan yang sama banyak? Mu suka ke tak anak-anak kita hormat berbakti kepada kita sama baik? Abangnya, hak tengahnya, hak akhirnya. Jawab Bashir, naklah Rasulullah. Kenapa tak suka? Kita mengharapkan anak kita jadi orang baik. Nah, maka Nabi kita bersabda, kalau begitu janganlah kamu meneruskan berbuat begini, memberi kepada seorang anak sahaja sedangkan anak yang lain tidak mendapat hak mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, Islam mewajibkan kepada setiap ibu bapa berlaku adil dalam memberi sesuatu kepada semua anak mereka. Sama ada perkara itu berbentuk harta benda, kasih sayang dan lain-lain lagi. Semua benda kena bagi keadilan. Anak laki-laki atau perempuan mempunyai hak untuk mendapat habuan yang sama daripada kedua-dua ibu bapa mereka di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga, Islam menuntut kepada semua umatnya kembali menghayati semua ajaran Islam yang berasaskan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan kepada kita keadilan yang telah ditunjukkan oleh Islam sampai peringkat di dalam bab pembahagian kepada anak-anak pun kena berlaku adil. Tak boleh kita buat sewenang-wenangnya, hak kita sayang bagi banyak, hak tak sayang bagi sikit. Tengok penjelasan hadis ni, apa kita jelaskan di sini. Tanda itu tambah di kitab. Yang pertama, sesuatu perancangan yang hendak dilakukan mestilah dirujuk terlebih dahulu kepada ajaran Islam. Jangan pandai-pandai nak buat benda-benda tak apa lah, tak boleh kita buat tak apa begitu. Sebab dalam masalah yang berkait dengan Islam, dengan hukum hakam, kita kena rujuk kepada para alim ulama kita. Kena rujuk kepada para alim ulama. Lihatlah bagaimana sahabat ini meminta pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut perintah Nabi, walaupun ia bercanggah dengan perancangan asal beliau, kerana ini pandangan para ulama yang ikhlas diperlukan dalam setiap perancangan. Ni kadang-kadang ni masalah juga kita ni. Dia mari tanya ustaz. Tak? Tanya-tanya, bila ustaz tu cerita gini-gini, dia kata ustaz ni tak faham. Dia tu faham, dia faham, tanya apa je? Buat sendiri sudahlah, kan? Ini masalah. Masalah yang kedua, seorang bapa adalah mengelak sebarang perkara yang boleh membawa kepada konflik perbalahan terhadap anak-anak. Kerana inilah dia perlu bersikap adil terhadap anak-anak, sama ada laki-laki ataupun anak perempuan. Jangan main. Anak hok pandai bodek kita, pagi-pagi mari duk urut kaki, duk urut betih kita ni, senyap-senyap gitu kan nama. Aku beri kemulah nama dia. Kebun ni tukar nama hak ni. Bangunnya kedah, beri nama hak ni. Pasal dia pandai bodek. Jangan.
Perbuatan ini tidak baik. Yang ketiga, tidaklah mengapa melebih seorang jika anak keperluan, seperti kos perubatan. Anak kita ni sakit, dia perlukan masalah perubatan, maka boleh kita beri dia. Ataupun anak masuk masuk universiti, perlu tak perlu belanja nak masuk universiti? Perlu. Jadi kita bayar dia, itu dia panggil keperluan, bukannya pemberian. Ini tak masuk. Jadi ada orang kata, kalau nak macam ni kak, kita buat keadilan ni, biar sama banyak lah bui. Berapa ringgit sehari? Semua anak kita bagi RM5 belakang sehari. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Anaknya duduk di pasti cukup dengan 50 sen. Tahu tak? Anak yang sekolah menengah kena RM5. Anak yang duduk di peringkat IPT pengajian tinggi mungkin dia nak RM50. Jadi itu dia panggil keperluan, bukan masalah pemberian. Itu berbeza. Jadi antara perkara terpenting yang perlu diberikan keadilan kepada anak-anak selain harta ialah keadilan dalam memberikan peluang pengajian. Janganlah seorang anak dikorbankan pengajiannya demi memberikan peluang kepada anak yang lain. Ada setengah orang ni, saya ni tak mengaji dah ustaz. Pasal apa? Nak bagi peluang kepada adik pergi ngaji. Kalau awak ada kemampuan, dia punya CJ dia bagus, tak boleh ayah dia kata mu korban lah, tak payah mengaji wira adik lah. Masing-masing ada hak yang tersendiri. Tulis itu. Sama juga kalau adik perempuan dia ni jaga mak di rumah. Siapa mereka abang-abang kata tak payah kahwin lah mu deh, mu jaga mak ni, kalau mak mati esok menikah. Sedangkan dia beranak pinak ramah dah. Jadi adik nak sekat kerana mata-mata nak jaga mak, kita kata lah, tidak ada hak. Sebab orang perempuan ni dia ada waktu dia ada miqat dia. Kalau umur 25 orang mari jenguk lagi. Orang umur 30 lain pula cara. Kalau sudah 35 40 tak kahwin lagi, dia ada cara lain lah tu kan. Mana benda tu berjalan, umur tu menjadi faktor. Jadi tak boleh kita buat macam ni. Oleh kerana mu ni tak kahwin lagi, tak usah kahwin, tunggu mak ayah sakit lah. Kita mengatakan itu suatu kezaliman adik-beradik kepada adik-beradiknya sendiri. Jadi dalam ini bagaimana nak selesai masalah? Contohnya sudah ada di kalangan kita ni yang buat benda ni. Ada pakcik-pakcik ni senyap-senyap pergi pejabat tanah, tukar nama kepada anak yang disayangi. Macam nak buat? Dengar ni pakcik-pakcik ni, hak tersalah buat. Macam mana kita nak tahu, nak betulkan? Jawab dia 3 cara. Yang pertama, an yarudda ma faddalahu bihi. Ambil balik. Mari Muhammad, mari kita pergi jabat tanah, kita tarik balik lah, nama pun tak boleh. Tanah ni tunggu pusaka. Satu cara. Yang kedua, an yu'til akharina mislah. Oleh kerana hak ni kita bagi sekat tanah, harga dia 100,000 contohnya, dia ada anak 2 orang 3 orang lagi, dia ambil pula nilai tanah lain bagi pada orang lain, biar sama rata berlaku, semua dapat. Itu pun boleh. Yang ketiga, an yastahillahum. Panggil semua anak-anak, beritahu, kamu anak nombor 1 alhamdulillah sudah jadi engineer. Mu nombor 2 pemandu kapal terbang, bukan main taksi apa, bawa kapal terbang. Hak nombor 3 guru, contohlah ni kan. Hak nombor 4 tak ada ke-1, miskin, pelajaran pun tak boleh nak pergi, nak mana nasib dia. Hak nombor 5 ada kerja. Jadi ayah dia kata, oleh kerana adik-beradikmu ni tak ada harta benda, tak ada kerja molek, jadi aku beri tanah ni ke dia. Minta reda, minta halal kepada semua adik-beradik lain. Kalau dia setuju, teruskan. Jadi 3 cara. Sama ada kita tarik balik apa yang kita beri, atau mungkin kita beri semua adik-beradik yang lain, ataupun minta halal dengan adik-beradik apa yang telah dibuat tadi, Jadi cerita Nu'man ni, salah satu daripada cerita dia laginya, versi dia nya, bila suami dia ni
beri kepada anak kesayangan dia Nu'man ini nakhlah, dia kata pokok tamar, kebun, dan sekali dengan hamba. Maka isteri dia nama Amrah, tak ada mak ibu pada Nu'man nama dia Amrah, ain mim ra ta bulat, Amrah binti Rawahah. Amrah binti Rawahah ni faqihatun, seorang perempuan yang reti, faham masalah. Bila dia tengok suami dia kata lagi ni, dia kata la arda an tu'tiyaha ibni hadza, saya tak reda, saya tak setuju cara awak buat ni, kecuali bagi semua adik-adik dia, adik-adik Nu'man. Dan pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ingat, makcik-makcik kita ni kalau ada suami buat benda-benda lagi ni, heret suami, tarik dia pergi ke pejabat agama atau pergi mana-mana rumah ustaz, pergi berbincang, tanya dia betul ke tak betul cara saya buat. Hari ni banyak sekali orang buat benda yang tak betul. Dia ambil nama anak ni, tukar nama, tapi harta dia merentah, tukar nama je. Bila dia mati esok, anak dia tunjuk geran, hak aku ni. Ini perbuatan yang zalim, yang tidak baik terhadap anak-anak sendiri. Ingatlah, ada orang ni ambil anak angkat, dia tahu dah anak angkat ni tak akan boleh pusaka, dia buat lagu ni, pergi tukar nama senyap-senyap, sedangkan budak tak tahu di mana tanah, tak tahu, cuma nak melarikan nama ini supaya tak jadi harta pusaka esok. Jawab dia, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun di atas dunianya lepas, tapi di akhirat kita tak akan lepas. Sebab pemberian itu hebah, itu tidak sah. Hebah ni maksudnya kita kena beri sungguh, beri hak miliknya sekali. Tak nak buat apa dah, dia kita beri ke orang, senyap lah. Nak kata apa lagi, jadi hak orang dah sudah. Ini dia panggil satu benda yang sangat perlu untuk kita belajar. Jadi para jemaah sekalian, banyak berlaku kepincangan hari ini. Sebab apa? Sudah berlaku ibu bapa yang mengajar anak-anak dia supaya kelahi. Ibu bapa ajar anak-anak dia supaya kelahi. Dalam perbincangan wacana yang anak hadir, dia panggil wacana, apa dia nama? Skim cepat kaya. Jadi salah satu daripada isu yang ditimbulkan hari ini, kalau kita masuk dalam mana-mana keuangan, contohnya ke tabung haji, maka dia akan tulis nama pewaris. Ingat, biasanya suami nak tulis nama bini dia, isteri akan tulis nama suami, ataupun kita tulis nama anak, ataupun kita beli mana-mana jenis takaful ni kan. Jadi dia akan tulis nama wasi. Sekiranya berlaku apa-apa kematian, maka orang ni akan terima duit. Jadi itu yang dibincangkan, dibahaskan, diperingatkan oleh para ulama bahawa si penama dalam borang itu bukan pemilik mutlak kepada harta itu. Lah, dia hanya wakil penama kepada waris-waris yang lain. Ingat balik. Jangan suami dia mati kak, bergaya dia, janda berhias, kaya sebab dia boleh pampasan daripada suami dia 500,000, 1 juta boleh, kerana nama dia. Lah, bukan hak milik dia, itu hanya dia menjadi pemegang amanah saja. Jadi pemegang amanah. Jadi dalam masalah ini, sekiranya bapa tulis dalam borang itu anak dia tulis anak nombor 1, itu bukan bermakna dia berlaku tidak adil macam ni. Tak. Kalau anak nombor 1 ni yang penerima nama tadi buat lari harta, maka dia berdosa. Dia hanya pemegang amanah, dia hanya sebagai pemegang amanah, tapi bukan pemilik ataupun penerima pusaka mutlak daripada ayah dia. Ini kena ambil perhatian. Jadi sekadar tulis nama je, tak jadi hak milik. Tak apa, dan dia tidak termasuk dalam larangan ini. Larangan ini dia beri sungguh. Jadi hak buat nama tu jangan buat lari nama daripada hak-hak penerima-penerima yang lain. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab yang ke-354, babu tahrimi ihdadil mar'ati ala mayyitin, bab haram
bagi seorang isteri, seorang yang kematian keluarga ya, ataupun seorang isteri yang kematian suami, berhias lebih berhias dipanggil ihdad, ataupun meninggalkan perhiasan lebih daripada 3 hari bagi mayat biasa, lebih daripada 4 bulan 10 hari bagi suami. Ini isu ini sangat penting. Nanti dalam kuliah akan datang, tolong bawa semua ni. Ada isteri bawa mari bini, ada anak-anak tu bawa mari. Yang anak perempuan biar dia tahu bila berlaku kematian berapa hari dia boleh berihdad, boleh berkabung. InsyaAllah kita akan sambung dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.